rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bibarakati ulumihi fid daraini amin. Kitab Jawi muka surat 21. Kitab Muhimmah Jawi muka surat 21. Dan ke-13. Dan ke-13 golongan yang Allah haramkan masuk dalam syurga, iaitu mudarribun. Ke-13 namanya mudarribun. Siapa mudarribun? Iaitu mudarribun ni orang yang melakukan mata bendanya ni orang melakukan dengan sumpah yang dusta. Dia berjual beli ataupun melakukan mata benda sesuatu barang dengan sumpah yang dusta. Atau mengerjakan mereka itu, orang tersebut mengerjakan yang haram. Dalam Islam dilarang kita untuk bermain dengan sumpah. Islam sangat tidak menggalakkan kita suka bersumpah. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Allah firman, dan janganlah engkau wala tuti' dan janganlah engkau menurut ikut kemahuan kulla hallafin mahin, orang yang selalu suka bersumpah, sumpah yang hina, mahin hina. Kan? Dia mainkan sumpah, itu dilarang. Kalau orang ajak kita bersumpah, aku cakap betul ni. Orang ni sumpah tak? Jom kita sumpah. Jangan ikut. Jangan ikutkan permainan dia. Kalau orang ajak kita bersumpah, sanggup tak bersumpah? Aku sanggup sumpah, kau sanggup sumpah tak? Jangan ikut. Jangan kita ikut cara dia. Suruh bersumpah. Allah sebut apa? Wala tuti'. Jangan kau taat. Jangan kau ikut kemahuan dia. Kullah halafin mahin. Orang yang suka bermain dengan sumpah yang hina. Makin banyak bersumpah, kan, semakin banyaklah benda yang batil berlaku. Kan? Bagi orang yang berdusta, kan, dia sumpah palsu. Orang dusta dia sanggup sumpah. Tapi sumpah tu sumpah palsu. Nak sembunyikan yang sebenar. Ada salah, ada rugi, ada silap, dia pun nak tutupkan malu dia. Dia kata, saya sanggup bersumpah. Awak sanggup tak sumpah? Jangan. Itu dilarang. Kan? Sumpah itu merupakan pintu segala keburukan. Bermain sumpah itu merupakan pangkal segala keaiban. Aib dah. Kita tak berani bersumpah. Orang tu boleh sumpah. Dah, kita orang tuduh lain. Sedangkan kita ikut Islam, tak nak bersumpah. Itu pangkal segala keaiban. Jangan ikut. Orang minta bersumpah, jangan ikut. Kan? Demikianlah nak melariskan barang jualan, dia bersumpah lah. Orang berniaga kan. Al-halifu munafiqatun lisil'ati. Mumhikatun lil barakah. Orang yang berniaga, Rasulullah menyebutkan, kalau dia bersumpah, dia akan melariskan barang jualan. Nabi sebut, memang laku. Orang berniaga sumpah, saya jamin, saya sumpah, barang ni baik, elok, dia sumpah. Nabi sebut, al-halifu munafikatun lisil'ati. Memang laris. Orang akan beli. Tapi apa akibatnya? Mumhikatun lil barakah. Kurang berkat. Tak berkat dah. Kan? Kalau ada jalan lain, kita difitnah, ada jalan lain selain sumpah. Kan? Kalau ada jalan lain, selagi mana ada jalan lain, janganlah kita bersumpah. Kan? Sebab apa? Bila kita bersumpah, kerana kita tambah tokok. Bila kita bersumpah, kita tambah tokok.
Bila dah tambah tokok, kalau langgar sumpah kena bayar kafarah. Kita langgar sumpah, wallahi kalau barang ni tak elok, pulangkan, saya ganti yang baru. Padahal tu barang yang tak akhir, tak ada baru. Datang jumpa, dia rosak dia. Dia pun bagi alasan, Hasan ini bukan salah saya ni, dia bagi alasan-alasan kan. Dah bersumpah tu. Dan orang yang bersumpah, dilanggar sumpah kena bayar kafarah. Tapi kafarah tak samalah dengan kafarah jima' siang hari bulan Ramadan. Ini kafarah sumpah lain. Kafarah sumpah apa? Dia kena bagi orang miskin makan 10 orang. Kafarah sumpah, dia kena bagi orang miskin, 10 orang miskin makan. Kalau tak nak, kena bagi pakaian. Kalau tak nak, yang ketiga, bebaskan hamba. Yang ketiga, bebaskan hamba. Yang keempat, puasa 3 hari, tapi tak syarat berturut-turut. Kan? Atau 4 cara bayar kafarah sumpah. Yang pertama apa? Bagi orang fakir miskin makan 10 orang. Belanja lah. Beli nasi bungkus, bagi 10 orang miskin makan. Kan? Yang kedua, bagi pakaian. Tak nak belanja makan, bagi pakaian. Yang ketiga, merdekakan hamba. Zaman sekarang hamba tak ada kan? Yang keempat, puasa 3 hari. Kalau kafarah jima' siang hari, dia puasa 3 bulan tu lain kan. Ini puasa 3 hari. Dan tak syarat berturut-turut. Orang yang langgar, kafarah sumpah. Lepas tu jangan sumpah-sumpah. Kalau boleh, janganlah bersumpah. Dia kata seperti menipu daya pada sukatan dan timbangan. Mana misalnya mudharibun ni? Tak sempat nak baca tu. Seperti menipu daya pada sukatan dan timbangan. Misal golongan yang termasuk dalam golongan mudharibun, ketika dia sukat, ketika timbang, tipu dia. Ketika mula-mula beli timbang, dah tipu dah. Dia kautin kedai. Ejaz timbang ni Ejaz Masa beli timbang tu dah, dia dah kautin kedai, sudah Ejaz dah. Atau orang panggil, kan, orang yang menipu daya masuk dalam kecelakaan. Wailun lil mutaffifin, kan? Kita baca surah kan, wailun lil mutaffifin, wailun, celakalah lil mutaffifin, orang yang berlaku curang. Macam mana apa yang dicurang? Wa idza kalu au wazanuhum yuksirun, kan? Ketika mereka sukat, wazanu, ketika mereka timbang, yuksirun, maka kurangkan. Dia letak tangan, kan? Tangan tak angkat, dia letak tangan, dia beratkan sikit. Atau orang panggil, Allah menyebutkan wailun, celaka orang ni. Orang ni masuk dalam orang yang mendapat kecelakaan. Atau termasuk dalam golongan mudharibun. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegaklah timbangan, kata Allah. Kamu tegakkan timbangan dengan adil. Jangan kamu nak kurangkan akan neraca timbangan tu. Dunia kita boleh tipu, kan? Tapi dengan Allah tak boleh tipu gitu. Kan? Nabi satu ketika kan, ketika Rasulullah bersama para sahabat, dia berjalan nak pergi tempat sembahyang, nak pergi masjid ni. Berjalan dengan sahabat, dalam perjalanan lalu tempat orang yang sedang berniaga. Orang tengah berniaga ni ramai-ramai, kan, macam-macam payung-payung tu kan, meja-meja tu. Nabi berhenti. Nabi berjalan nak pergi menuju sembahyang, Nabi berhenti. Kata Rasulullah SAW, wahai peniaga. Orang peniaga tu pandang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa? Orang peniaga tu sahut dan dipandang kepada tubuh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, orang yang berniaga ini akan dibangkitkan dalam kejahatan. Nabi sebut begitu, umum.
Umumnya kata Rasulullah, orang yang berniaga dibangkitkan dalam kejahatan. Kan? Apa maksudnya? Ramai yang bohong. Bila berniaga, pada ramai yang menipu. Sikit je jujur. Nabi sebut umum. Yang pertama, Nabi sebut orang yang berniaga akan dibangkitkan bersama orang-orang jahat, kecuali orang yang takwa, orang yang takutkan Allah. Nabi sebut begitu. Kan? Bila kita berniaga jujur, istimewanya apa? Orang berniaga secara jujur, istimewanya di hari kiamat, dibangkitkan mereka itu bersama para nabi, bersama orang-orang siddiqin, bersama orang-orang mati syahid. Orang mati syahid ni hebat tu. Bukan senang. Tapi tak ramailah orang berniaga ni jujur. Kan? Banyaknya menipu je lah. Barang dah reject. Kan? Di mula tu. Barang dah reject. Kan? Macam-macam cara orang berniaga ni. Kan? Atau dia kata Nabi menyebutkan orang yang berniaga ni dibangkitkan bersama orang jahat kecuali orang bertakwa. At-tajiru as-saduku. Peniaga yang jujur itu as-sadukul amin. Peniaga jujur dibangkitkan sama siapa kata Rasulullah? Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Bermakna kalau kita berniaga, ingat, kalau kita jujur, dibangkitkan kita nanti bersama para nabi, para orang yang siddiqin, orang yang mati syahid. Cukup banyak kelebihan. Kalau tipu, itulah wailul lil mutaffifin, kecelakaan dah dapatnya kan. Bukan termasuk golongan kami kata Rasulullah. Di lain ni, marketing tak sama Kita kena bezakan Berniaga, jual beli lah. Maksud berniaga jual beli tu. Dengan marketing tak sama. Marketing dia lain sikit. Kita menyebutkan benda tak ada lah marketing tak salah. Masa jual beli tak boleh. Marketing lain hukum, dia sama. Apa kaedah apa? Marketing. Al-wasailu kan laha ahkamul maqasid. Atau marketing. Dia tak sama dengan berniaga, lain sikit ni. Lagi pula katanya seperti menipu daya pada sukatan dan timbangan dan dihubungkan pula. Yang ini dihubungkan pula dengan mudharibun. Dihazaf lah kan. Dulu orang panggil apa kaedah kita? Kan? Hazfustani min dilalati awal. Hazaf yang kedua, kemudian dalil ada yang dulu dah. Dulu dibuat ibarat penuh. Yang belakang-belakang dipotong-potong lah. Dihubungkan pula orang yang makan riba. Yang dihubungkan dengan orang yang mudharibun. Dihubungkan pula dengan orang yang makan riba. Riba ni orang panggil lah macam cukai lah. Kan? Benda yang kita kena hadap hari-hari. Riba ni dua bagi. Kita kena faham dulu Riba terbagi kepada dua. Faham dulu Riba dua bagi. Yang pertama riba qardi. Kan? Riba qardi. Riba qardi ni orang panggil berlaku pada transaksi hutang atau riba qardi orang panggil. Kan? Istilah orang banker ni transaksi orang panggil kan. Riba qardi itu berlaku pada transaksi hutang. Nak pinjam 1,000 kan? Boleh. Bayar 3,500. Riba tu. Riba apa? Riba qardi. Yang kedua, yang pertama riba qardi. Yang kedua riba buyuk. Riba buyuk ni riba jual beli. Riba buyuk baru bagi 3. Riba terbagi 2. Riba qardi, riba buyuk. Riba qardi transaksi hutang. Riba buyuk orang panggil berlaku dalam jual beli. Riba buyuk 3. Yang pertama riba qadli. Yang kedua riba nasi'ah. Yang ketiga riba yadi. Kita ambil poin-poin supaya mudah faham kan.
Apa riba kordi tak sama kuantiti. Bukan kualiti, kualiti lain. Tak sama kuantiti. Tak sama banyak. Riba fadli tak sama banyak. Bukan semua benda ada unsur riba. Dua je. Riba buyuk 3 bagi kan. Riba fadli, riba nasi'ah, riba yadi. Dalam jual beli, bukan semua benda ada unsur riba. Bukan. Kita panggil item lah senang kan. Dua je benda. Dalam banyak-banyak dalam dunia ni, dua benda saja, dua item saja ada unsur riba. Yang pertama, mata wang. Yang kedua, makanan. Dua je. Lain tak ada unsur riba. Nak beli buku, nak beli kitab, itu tak ada unsur riba. Nak beli perabot, tak ada unsur riba. Nak beli TV, tak ada. Dia apa? Mata wang dengan makanan. Itu je. Mata wang tu macam-macam lah. Emas, dinar. Dulu sebut dinar. Arab pakai dinar. Perak, dirham. Ataupun ringgit Malaysia. Ataupun ringgit Singapura. Atau mata wang lah. Ada unsur riba. Yang kedua, makanan. Bukan semua makanan makanan yang Nabi tentukan. Gandum. Kan? Orang panggil apa? Bur gandum. Syair pun gandum tapi jenis lain. Burun gandum. Syair pun gandum tapi jenis-jenis lain lah. Jenis-jenis gandum. Tama. Beras. Kan? Apa lagi? Garam. Kan? Garam tu masuk. Tu benda-benda yang ada item riba. Yang pertama riba buyuk 3 kan. Riba buyuk, riba jual beli 3. Yang pertama riba fadli tak sama kuantiti. Aku ada beras jati, engkau ada beras apa lagi beras jati? Beras wangi. Nak tukar, aku punya beras mahal sikit beras wangi. Aku bagi kau 8 kilo. Kita akan panggil apa? Sistem butter kan. Kau bagi aku 10 kilo. Tak sama kuantiti. Itu riba namanya. Riba apa namanya? Riba fadli. Tak sama kuantiti. Yang kedua, riba nasi'ah. Apa riba nasi'ah? Orang panggil riba nasi'ah ni letak syarat bertangguh. Kau ambil besok lah barang. Letak syarat. Boleh bayarlah sekarang. Tapi barang berasnya esok beras kau ambil esok. Sekarang tak ada kat sini. Disyaratkan bertangguh. Beras item riba kan. Item riba kan dua kan. Mata wang dengan makanan kan. Besok kau ambil lah. Panggil riba. Yang ketiga, riba yadi. Riba yadi tu lebih kurang macam riba nasi'ah. Kan? Dia tak letak syarat. Tak letak syarat, tapi barang tu diserahkan bertangguh. Kan? Atau riba yadi. Kena cas lah. Atau riba yadi. Kan? Dia kata, seumpama mudharibun itu orang yang memakan riba. Kan? Kena hati-hatilah. Kan? Riba dua kan ni. Yang pertama, riba kordi, transaksi hutang. Beli rumah 100,000, kena bayar 300,000. Riba transaksi kordi. Riba kordi, transaksi hutang. Kan? Riba buyuk 3 tadi kan? Riba fadli, nasi'ah, yadi. Fadli kuantiti tak sama. Nasi'ah syaratnya bertangguh serah barang. Kan? Yadi lebih kurang sama lah. Dia tak letak syarat. Tapi barang tak ada. Kan? Atau riba yadi. Kan? Seumpama dihubungkan mudharibun juga, dikatakan riba. Maka riba. Maka Allah yang demikian itu, orang yang makan riba tu haram. Lagi dosa yang amat besar. Dosa sangat-sangat besar. Kan? Wa ahallullah bai'ah wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Dosa riba ni Rasulullah menyebutkan
lebih berat daripada 36 kali berzina. 36 kali berzina dengan riba, lagi berat lagi orang makan riba. Kan lagi berat lagi orang makan riba. Kita beli makanan, beli makanan online. Kalau muktamad, dia ada orang yang membeli, ada orang yang menjual. Kalau muktamad, mesti ada akad. Kalau muktamad, khilaf tu banyak. Contoh, di mana kita nak gunakan khilaf ni? Di mana kita nak guna khilaf? Kata khilaf ulama, cukup dengan redha meredha, cukup. Kat mana kita nak gunakan khilaf ni? Bila kita nak beli air dekat mesin. Mesin apa orang panggil? Ingat tak mesin apa namanya? Termasuk duit. Vending machine. Vending machine. Mana orang jual ni tak ada. Orang jual tak ada. Macam mana aku nak akad ni? Takkan nak cakap dengan mesin. Mesin, aku beli air sekotak RM2. Orang panggil guna kaul khilaf. Kata khilaf, memada redha meredha. Redha tu. Dia letak tulisan. Dia tulis air kotak ni RM2. Kalau kau redha nak beli, masuklah duit. Situ kita guna kaul khilaf. Okay. Adapun kalau kita sendiri pergi kedai, kita guna kaul muktamad. Kan? Ada akadnya. Ada orang membeli, ada orang menjual, ada khiyar. Atau dia fiqah ni lah, zaman dah berubah, jadi sistem jual beli tu macam-macam jenis. Order online sampai bayar tu, sama tu kita bayar. Resit itu sebagai bukti lah akad jual beli. Kita bayar kan resit kan, sama tu. Barang jadi sampai, sama tu kan. Makanan dengan duit lain. Di makanan dengan makanan kan, item riba. Dan ke-14, Rafidi. Ke-14 daripada 18 golongan orang yang diharamkan masuk syurga, orang bagi Rafidi. Siapa Rafidi? Iaitu Rafidi kan? Tak sebab baca pula. Orang yang bencilah ia orang akan seorang daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia benci seorang pun dah dikata Rafidi. Kalau banyak, itu memang lebih aula. Yes, aulawi kan. Dia benci seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, orang ini digelarkan orang yang Rafidi. Kan? Kalau sebut Rafidi ni, kita tak apa nak orang panggil, mungkin tak berapa nak familiar. Kalau sebut Syiah, biasa dengar. Biasa kan? Sama tu. Rafidi, Syiah sama tu. Cuma sebut kaum Rafidi tak berapa nak terkenal. Rafidi, sebut Syiah. Sebut Syiah, tergambar negara Iran. Kan? Syiah tu, Rafidi tu Syiah lah. Salah satu puak Rafidi dinamakan, digelarkan mereka Syiah. Syiah ni asalnya makna pengikut. Makna Syiah tu pengikut. Kan? Syiah dia banyak puak pula. Bukan sikit-sikit, Syiah ni banyak jenis. Yang paling masyhur Syiah ini, orang yang mengagung-agungkan Sayyidina Ali. Ataupun Syiah yang paling masyhur terkenal, orang yang mengagung-agung Sayyidina Ali, dia benci Sayyidina Abu Bakar, dia benci Sayyidina Umar, dia benci Sayyidina Osman. Kubur ni buat-buat ni, punya jahat ni buat Syiah ni, kubur sahabat Nabi ni, ya Allah, dia kencing gitu je buat sahabat ni. Kan, buat Syiah ni jahat ni. Kalau kita pergi Arab tu, orang Syiah ni jahat ni, dia kencing gitu je. Dia bencinya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, sepatut lepas Rasulullah, Ali yang nak jadi khalifah. Abu Bakar menipu katanya, Umar menipu. Puak-puak ni berani. Ni puak-puak Syiah ni. Kan? Orang yang asal-asal
Orang panggil nisbah pada dia kan. Nisbah orang Syiah ni Muhammad bin Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah. Kan itu asal-asal Syiah. Abdullah bin Sabah. Pengasas lah orang panggil. Kan? Pengasas orang Syiah. Abdullah bin Sabah. Dia bukan orang Islam asal. Dia orang Yahudi, dia menyamar. Abdullah bin Sabah ni bukan orang beriman. Dia orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Kan dia tahu Islam tu kuat ke begitu, Islam tak boleh dikalahkan dengan lawan, medan perang tak boleh. Macam mana orang kafir nak hancurkan Islam? Dia pura-pura jadi orang munafik, pura-pura masuk Islam, saya Islam katanya. Asal-asal dia agama Yahudi. Dia pura masuk Islam. Abdullah bin Sabah, muncullah orang panggil Khalifah Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kan dibunuh. Kalau kita buka sejarah Sayyidina Osman, Allah, orang panjat rumah Sayyidina Osman, pecahkan bumbung, masuk rumah Sayyidina Osman, fitnah dah tersebar. Orang masuk rumah Sayyidina Osman, pecahkan bumbung, masuk, ramai-ramai, bukan sikit-sikit, ramai, dibunuh Sayyidina Osman. Datanglah orang Yahudi nak sebarkan benih-benih fitnah racun. Kata Sayyidina Ali, yang lebih dahulu kita satukan umat Islam. Satukan umat Islam, itu lebih penting. Baru kita cari siapa yang dalang orang yang bunuh Sayyidina Osman. Ada puak lain tak suka, tak setuju. Tak boleh. Yang pertama kita kena cari siapa yang bunuh Sayyidina Osman ni. Barulah kita buat politik satukan orang Islam. Itu berlaku perpecahan. Siapa yang sebarkan fitnah-fitnah ni? Abdullah bin Sabah. Orang Yahudi ni. Sebab tu orang panggil Sayyidina Ali satu-satunya khalifah, dia berpindah. Dia pindah ke Iraq. Sayyidina Abu Bakar perintah dunia. Pusat pemerintahan kat Madinah sama. Sayyidina Omar pun Madinah, Sayyidina Osman pun Madinah. Sayyidina Ali, fitnah dah terlampau sangat. Terpaksa Sayyidina Ali hijrah di Iraq. Di Kufah. Atau dikatakan orang yang Rafidi. Macam-macam lah. Pecahan puak Syiah ni macam-macam lah kan. Antara pegangan orang Syiah, Sayyidina Ali ni orang yang layak menjadi khalifah. Kata orang Syiah, tak wajib berjihad melainkan setelah lahir Imam Mahdi. Itu pegangan orang Syiah. Jihad tak wajib. Melainkan setelah diturunkan Imam Mahdi, baru wajib jihad. Itu orang Syiah. Bila dia takut. Kan Abdullah bin Sabah kan Yahudi. Takut Islam berperang. Dia buat disebarkan begitu. Apalagi pegangan orang Syiah, Allah wajibkan solat hanya sehari semalam 3 kali. Orang Syiah semayang, dijamak Zuhur Asar sekali, Maghrib Isyak sekali, Subuh sekali, 3. Orang Syiah semayang sehari 3 kali. Itu nak kena orang Syiah semayang saya 3 kali ni, mazhab mana pula? Itu Syiah ni. Itu mazhab Syiah. Dan diagungkan imam-imam 12 mereka sebagai Tuhan. Imam 12 kan. Yang ke-12 Imam Mahdi lah. Kan Imam Ja'far As-Sadiq semua kan. Atau dikatakan orang Syiah begitu. Kan? Panjanglah nak bicarakan orang panggil tentang Syiah ni kan. Itu yang ke-14, tak akan masuk syurga, Allah haram ke syurga. Siapa? Golongan siapa? Golongan Rafidi. Yang lebih masyhur namanya golongan Syiah. Orang yang bencilah ia akan seorang daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan tiap-tiap dan tu. Yang pertama, dia benci sahabat Nabi. Yang kedua, umumnya begitu. Yang kedua ni umum. Dan tiap-tiap orang yang bid'ah. Umumnya, siapa yang mengerjakan bid'ah, tapi secara umum lah. Siapa mengerjakan bid'ah secara umum, dia termasuk golongan Rafidi, termasuk orang-orang Syiah. Bid'ah tu orang panggil, masyarakat kita ni, bila sebut bid'ah, dia nampak benda buruk. Bila sebut kata bid'ah, orang awam akan nampak akal segera reti, benda buruk ni. Sebut je bid'ah, ini benda tak elok. Akal sereti.
Ini benda sesat ni. Kan? Dah diajar, dah didoktrin begitu. Ditanam kan begitu. Bid'ah sesat, bid'ah ni ke neraka. Kan? Imam Syafi'i muafakat dengan Imam Baihaqi. Bid'ah tu orang panggil muhdasat. Al-muhdasatu minal umuri darban. Ahaduhuma ma ahdasa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asran aw ijma'an fahuwa bid'atud dalalah. Wasani yang kedua, ma ahdasa minal khairi, kan, la khilafa fihi liwahidin min hadza wa hadza muhdasatun ghairi mazmumatin. Bid'ah tu orang panggil perkara yang baru, benda baru. Bid'ah benda baru terbagi dua. Bid'ah ni benda baru. Imam Syafi'i sebut terbagi kepada dua. Yang pertama, perkara yang diada-adakan yang bersalahan dengan Al-Quran, benda baru. Tapi Al-Quran tak disebut. Bersalahan dengan hadis dan bersalahan dengan asar. Asar ni kata sahabat. Kan? Benda baru menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, menyalahi asar kata sahabat, menyalahi ijma'. Itu yang bid'ah dalalah. Itu yang bid'ah sesat. Benda baru menyalahi Al-Quran, hadis, asar, ijma'. Itu baru namanya bid'ah dalalah. Adapun yang kedua, benda baru tapi daripada kebaikan. Walaupun benda baru tapi benda baik. Tak menyalahi pun. Satu pun tak menyalahi. Okay? Itu namanya orang panggil muhdasatun ghairi mazmumatin. Namanya apa? Perkara baru yang tidak tercela. Benda baru tak tercela. Al-Quran di buku kan, itu bid'ah. Di buku Al-Quran. Al-Quran banyak warna tajwid kan? Banyak warna tajwid tu. Warna biru, warna oranye, warna kuning, warna hijau kan, macam-macam buku tajwid tu. Itu bid'ah. Tapi bid'ah yang tak tercela. Bid'ah yang tak tercela. Itu banyaklah. Beza dengan at-tarku ni. Dia, perkataan bid'ah, dia seringkali digandingkan dengan perkataan at-tarku. Taraka yatruku. Taraka, kaf, bukan kof, kaf. Taraka yatruku, kan, orang panggil at-tarku. Tarku tu meninggalkan satu perkara. Lain tu. Dalam syarak, kan, adalah suatu yang ditinggalkan Rasulullah SAW itu sama ada dengan tujuan tertentu ataupun tidak. Yang ditinggalkan itu ada beberapa sebab. Kita kena faham perkataan bid'ah dengan at-tarku, maksud tarku tinggal. Kan? Kena faham bid'ah dengan tinggal. Adakah Nabi tak buat, orang tinggal tak? Istilah Arab panggil tarku. Nabi tak buat, orang panggil at-tarku. Adakah Nabi tak buat, confirm bid'ah? Nanti tu. Kena tahu sebab apa Nabi tak buat. Kita kena tahu dulu sebab apa Nabi tak buat. Istilah Arab panggil at-tarku. Kenapa Nabi tak buat tu? Kan? Terkadang Nabi tak buat kerana dilarang syarak. Oleh kerana syarak larang, sebab tu Nabi tak buat. Kadang begitu. Terkadang Nabi tak buat sebab bukan adat kebiasaan. Nabi tak buat sebab apa? Bukan adat kebiasaan. Contohnya apa? Makan dok. Makan biawak padang pasir. Okay? Sahabat makan. Nabi tak makan. Bida'ah ke dok ni? Tak. Nabi tak buat, tak seperti bida'ah. Terkadang sebab apa? Sebab orang panggil bukan adat kebiasaan. Nabi tak biasa makan. Kan Nabi tak biasa makan. Kita kan tak biasa makan kerbau lah.
Ada orang tak biasa dengan kerbau. Orang faham dia korban kerbau je, mana korban lembu. Kan? Kan tak sama. Sekarang Nabi tak buat, orang bagi takut jadi wajib. Nabi tak buat sebab apa? Takut jadi wajib. Kan? Seperti apa? Tarawih. Nabi tak minta buat jamaah. Kenapa sembahyang tarawih Nabi tak buat berjamaah? Yang berjamaah kita buat hari ini sembahyang tarawih Sayyidina Umar. Nabi takut jadi wajib. Dah pula kita buat sembahyang tarawih berjemaah, orang tuduh bid'ah pula. Jangan, nanti tu. Nabi tak buat ada sebab. Kena tahu sebab kenapa Nabi tak buat. Kadang syarat larang. Terkadang sebab tak biasa. Terkadang Nabi tak buat, takut jadi wajib. Terkadang Nabi tak buat apa? Nabi tak buat kan tak pelintas. Nabi tak pelintas pun nak buat. Kerana begitu kan. Nabi tak pelintas, Nabi nak buat. Seperti apa? Seperti mimbar. Yang buatkan mimbar tu sahabat. Nabi tak terlintas pun. Nabi dulu naik atas batang pokok kurma. Kan kisah pokok kurma menangis kan. Nabi pijak bukan mati kan. Kan asal Nabi sandar je. Pokok Nabi sandar. Nabi pun khutbah. Sahabat makin lama makin ramai, bukan sikit-sikit. Sahabat berjemaah bukan macam kita. Macam Jumaat. Main Jumaat penuh. Orang belakang tak nampak. Sahabat buatkan mimbar tinggi sikit. Nabi tak buat mimbar tu. Bida'ah ke mimbar hari ni ada tu. Nabi tak perintah. Tu kita kena faham dulu kenapa Nabi tak buat. Kerana sebab maslahat umat. Ya, sebab maslahat umat. Kan? Mesti bina Kaabah lah. Kan maslahat umat. Ditakkan kain kiswah, dibinakan cantik macam maslahat umat kan. Sekarang Nabi tak buat sebab sesuatu itu perkara orang panggil perkara yang bebas. Nak buat boleh, tak buat boleh. Sekarang Nabi tak buat sebab benda tu benda yang bebas. Kamu nak zikir 100 pun boleh, tak masalah. Nak zikir 1000 pun boleh. Benda bebas. Itu banyak benda lah. Sekarang Nabi tak buat sebab terlupa. Terlupa rakaat kan, Nabi pernah terlupa rakaat kan. Macam-macam lah orang panggil. Sebab tu kita kena faham, bila sebut bid'ah, orang sebut bid'ah jangan terlupa. Kita gandingkan dengan perkataan kedua apa? Tarku. Nabi tak buat. Okey, kamu kata bid'ah, Nabi tak buat. Kenapa Nabi tak buat? Cuba tanya ni. Sebab apa Nabi tak buat? Pening nanti. Tak ya, sebab apa Nabi tak buat? Mana aku tahu? Nabi tak buat tu ada sebab-sebab dia. Ya? Bukan sesuka hati begitu je. Ya? Sebab tu, ada ulama' bagi sampai 5. Kata setengah 2 je. Bidah hasanah, bidah dolalah. Ada ulama' dibagi ke hukum. Oleh kerana perbuatan itu perbuatan mukallaf, apa hukum taklifi? Wajib, sunat, makruh, haram, harus. Kamu kata tahlil bid'ah, okey. Tahlil baca la ilaha illallah, apa hukum dia? Sunat. Tahlil baca qur'an, apa hukumnya? Sunat. Tu kita tanya hukum. Demikianlah orang panggil. Secara umumnya bila sebut bid'ah nampak benda yang benda sesat, benda yang buruk. Itu masuk dalam golongan orang yang Rafidi atau yang masyhur namanya Syiah namanya. Dan ke-15 dan ke-18 golongan orang yang diharamkan masuk syurga. Man yajurru rida'ahu ujuban. Ujuban. Ajaban lain. Ajaban nama langit. Kalau ajaban nama langit. Langit pertama namanya ajaban. Kalau sifat ujuban. Man yajurru rida'ahu ujuban. Iaitu orang yang menghelakan selendangnya. Menghela itu menari. Orang yang menghelakan, orang yang menarikkan selendangnya orang. Pasal apa? Kerana menghairankan dirinya sebab takjub. Dulu, pakaian kemegahan orang dulu, dia letak selendang kat bahu. Kan? Kita tengok ada ustaz-ustaz datang, dia letakkan ridak dekat bahu. Tu maksudnya, man yajurru
rida'ahu ujuban. Dia tarik selendang dengan rasa ujub. Dia rasa segah lah, dirinya dia hebat lah, dia rasa mulia lah. Akulah paling alim ni, akulah paling banyak ilmu ni, akulah paling tinggi pangkat ni. Kan? Dia tarik selendang. Itu orang panggil orang yang ujub dengan anugerah yang Allah kurniakan itu. Allah haramkan masuk dalam syurga. Diharamkan masuk dalam syurga. Lain dengan isbal ni. Seolah-olah macam isbal kan. Lain ni. Biasa kita dengar isbal. Isbal ni pakaian labu. Labu daripada buku lali. Biasa dalam hadis sebut, orang yang memakai pakaian lebih daripada buku lali, itu orang yang takabur, sombong. Jadi lain ni orang yang tarik selendang. Isbal tu tengoklah. Ada orang pakai labu bukan sebab sombong. Kan? Memang dia beli memang begitu, saiz dia begitu. Tak potong-potong, dah 2 bulan, tak potong-potong lagi. Nak potong sibuk lagi. Dia ada kait dengan sombong. Tak salah secara umum pakai pakaian lebih buku tak salah. Tetapi saigianya lebih utama, jangan lebih daripada buku lali. Lebih pun tak salah. Yang salah tu sombong. Itu namanya istilah, namanya isbal. Isbal. Yang ni rida, pakai kat bahu. Dia betul kan? Dia rasa, dia rasa ni sikit lah, besar sikit lah kan? Dia rasa sikit lah. Atau orang panggil, Allah haram ke masuk dalam syurga kan? Dalam kitab Syu'bul Iman. Dalam kitab Syu'bul Iman, ujub itu adalah dikatakan, Melayu panggil apa ujub ni? Bangga diri. Kalau orang Belasir Melayu panggil bangga diri. Kalau takabur, sombong. Azamah, besarkan diri. Kalau ujub, Melayu kata bangga diri. Ditarikkan sindang tu, dia rasa bangga tu. Adalah kelebihan yang ada pada dia tu. Dia rasa bangga. Bila kita rasa bangga kat diri kita, kita orang yang ujub. Aku bangga diri aku ni. Kan? Kita biasa sebut, aku bangga diri aku dapat buat sikit-sikit. Ujub tu. Bangga tu lah ujub namanya. Engkau melihat di dalam diri engkau tu ada sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Itu bangga. Apa maksud ujub bangga? Engkau merasakan atau engkau melihat ada sesuatu dalam diri engkau yang tidak ada pada orang lain. Itu namanya ujub bangga diri. Haram, dosa besar tu. Ujub bukan dosa kecil ni. Dosa besar. Bila Allah anugerahkan kita ni cerdik, Allah anugerahkan kita kaya, Allah anugerahkan ada pangkat, anugerahkan cantik, jangan rasa bangga. Ujub jangan. Kan? Rasa diri kita paling banyaklah beramal, boleh bangun malam. Jangan gitu. Kan? Habis pahala amalan. Penat kita buat, habis pahalanya. Kan? Apa hadis yang masyhur kan dalam kitab Penawar Bagi Hati tu? Kan? Salasun muhlikatun. 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta'un. Wahawan muttaba'un. Dan syuhun muta'un. Wahawan muttaba'un. Orang panggil wa'ijabul mar'i. Wa'ijab. Orang panggil ujub. 3 benda yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta'un. Apa syuhun muta'un? Kedekut. Habis rosak. Wahawan muttaba'un. Kita ikutkan hawa nafsu. Wa'ijabul mar'i binafsi. Bangga diri tu. Habis binasa. Penat bangun malam, tak ada pahala. Sayang tu. Dan ke-16, laibus satran. Apa ni? Laibus syatranji. Dia kata iaitu orang yang bermain catur. Dalam Arab kalau main catur, laibus satranji. Kitab ni bukan nun, kitab ni ya. Satranji. Bukan, betul kan? Syatranji. Bukan sin, shin. Syatranji, ya. Kalau kitab Jawi dia sin. Laibus syatranji. Iaitu, siapa laibus syatranji?
orang yang bermain catur, orang main catur benar dalam syurga. Parah juga tu Orang main catur tak masuk syurga. Oi, parah, parah. Kita kata apa? Main chess. Istilah orang sekarang orang tak tahu main. Jom main catur. Jarang orang sebut itu. Kita main chess. Jom main chess. Kat sekolah siap buat pertandingan lagi main chess. 3 mazhab haram. Apa hukum main catur syatranji? La ibu syatranji, main chess, 3 mazhab haram. Mazhab Malik haram, mazhab Hanafi haram, mazhab Hanbali haram. Mazhab Syafi'i makruh. Mujur mazhab kita makruh. Mujur boleh lagi kan? Mujur mazhab kita makruh. Kalau mazhab kita haram, parahlah anak aku main catur, aku pun main catur kan. Parah juga kan? Kata Imam Nawawi, la ibu syatranji, main catur, main chess, hukumnya makruh. Ada syarat kata Imam Nawawi. Kata main chess tu makruh dengan syarat bukan berjudi. Okey, saya menang, bayar 1,000. Tu dah berjudi dah. Syarat yang pertama, jangan berjudi. Syarat kedua, jangan melewatkan waktu sampai tak semayang. Main sampai 5, 6, 7 jam, tak semayang zuhur. Tu tak boleh, haram tu. Syarat yang ketiga, kata Imam Nawawi, jagalah lidah mulut. Sambil-sambil main, sedap kau mengumpat orang. Biasa kan? Sambil-sambil lepak kedai kopi, sedap dia berbual, sambil-sambil catur, tiba-tiba cerita kat orang, cerita hal sendiri tak nak. Cerita hal orang, sedap je. 3 syarat kata Imam Nawawi. Kata la ibu syatranji main chess tu makruh, 3 syarat. Yang pertama, jangan ada unsur judi. Yang kedua, jangan melewatkan waktu sampai tak sembahyang. Yang ketiga, jaga lisan. Jaga lidah. Kalau kita nak guna kaedah ni boleh juga al-aslu fil asya al-ibahah. Asal sesuatu itu adalah harus. Boleh juga. Kalau kita nak kaedah, kenapa dikatakan main chess ni tak haram? Imam Syafi'i kata tak haram. Kita boleh bawa kaedah al-aslu fil asya al-ibahah. Asal sesuatu itu kaedah, dan kita asyubah kan, kaedah qawaid fiqhiyah. Asal sesuatu itu adalah harus ibahah. Sampai mana? Hatta yadulu dalilu ala tahrim. Sehingga ada dalil yang mengatakan haram. Selagi tak ada dalil kata haram, maka tak boleh kita kata haram. La ibu syatranji, apa dalil kata haram? Ulama mazhab lain dia mengatakan haram sebab dikiaskan. Ada ulama kiaskan main chess itu dikiaskan dengan judi. Bertaruh. Sebab tu ulama lain kata haram. Ada mazhab dikiaskan main chess ini seperti baling dadu. Baling dadu kan, kita baling dadu, kita tak tahu kan. Lepas kita baling dadu, keluar nombor apa? 1, paling banyak 6 je. 2 ke, 3, 4, orang panggil macam kita mempertaruhkan nasib. Sebab tu, mazhab lain kata, main chess tu haram, dikiaskan. Sebab apa mazhab? Kita kena tahu kaedah lah. Kenapa mazhab lain kata haram? Kerana dikiaskan main catur itu dengan baling dadu. Ada mazhab lain kata apa? Dikiaskan main chess, main catur tu dengan orang panggil berjudi. Atau dikatakan haram. Adapun kita mazhab Syafi'i, Imam Nawawi kata makruh. Boleh lah lepas ni. Kan? Anak sekolah pun tak ada masalah lah. Anak sekolah kan ada pertandingan catur kan. Tapi kalau kita niat baik, tak apa. Boleh mengasah akal. Akal di pesan kat dia, jangan tinggal semayang. Ni kita permainan ni semata-mata nak asah akal, mudah-mudahan otak cerdik berjalan. Boleh. Niat baik kan. Pasal dia mazhab Syafi'i bukan haram. Dan ke-17, sahibul kuyah. Diterjemah orang main gendang. Gendang kubah. Kubah. Kubah tu. Kitab ni kuyah. Kubah. Dia baca sahibul kubah. Sahibul kubah. Kalau kubah main gendang. Gendang kecil. Dah pukul 11 dah. Dan ke-17, sahibul kubah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tanggal tu dulu kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihnahu fid din wa 'allimna ta'wila. Wa muftah bihi hikmataka futuhal 'arifin. Amin. Wanshurna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, jawab soalan sikit Ustaz. Ha. Ustaz, kalau main chess ni macam main dam tu, dam pun macam chess ke juga Ustaz? Haram dia. Makruh dia, makruh dia. Ha. Main dam macam mana? Sama dengan chess ke? Soalannya main dam Main dam dengan chess. Chess kan makruh hukum dia mazhab Syafi'i. Jadi kalau main dam di sisi mazhab Syafi'i macam apa hukum Ustaz? Dam haji. Dam haji. Samalah kias dengan laibu satranji. Mana kalau niat hiburan pun tak boleh Ustaz ya? Jangan ada unsur judi, kan? Jangan lalai sembahyang, jaga lisan. Okey Ustaz. Itu saja rasanya. Ustaz, saya ada soalan Ustaz. Ada soalan, silakan. Tadi Ustaz cakap yang pasal apa ni? Yang sumpah yang dusta tu kan ada kafarah tu kan Ustaz kan? Ya, betul. Yang tak mampu tu bagi 10 orang fakir miskin makan. Yang kedua beri pakaian. Pakaian tu maksud dia satu set ke macam mana? Atau baju saja ke, seluar saja ke? Macam mana tu? Tak disebutkan satu kelengkapan. Memada kalau kita nak bagi baju baju kulta ke memada dah. Atau baju t-shirt memada dah. Oh gitu. Yang dikatakan pakaian. Oh bukan, tak perlu satu kelengkapan lah maksudnya. Tak perlu satu set sempurna. Mesti ada seluar, baju, songkok, tak ada. Okey, faham. Itu je soalan Ustaz. Terima kasih. Okay. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita jumpa. Ustaz. Ya? Terima kasih Ustaz. Sama. Kita jumpa minggu depan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.